Now kita masuk tentang bila Perdana Menteri kena cirit-birit. Saya sebenarnya secara pagi tadi, saya bangun lewat. Terus terang, kepala tak sihat sikit. Ni pening-pening sikit. Jadi bangun lewat, lepas solat subuh saya tidur. Lepas tu saya bangun, lebih kurang pukul 10, 11. Biasalah saya buka telefon tengok. Alangkah terperanjatnya saya apabila saya mendapat viral dalam internet, dalam media sosial tentang kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri mengatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dimasukkan ke hospital. Kita ingatkan sakit apa? Rupanya sakit diarrhea, iaitu sakit cirit-birit. Jadi saya kata, apa punya tor lah pejabat Perdana Menteri ni tentang cirit-birit. Engkau cerita kat rakyat. Carilah pil cikit-tikun. Cari TO panas. Ataupun cari kalau di kampung lu pucuk jambu dan sebagainya. Ini saya melihat ini satu benda tak. Jadi di saat kita bingung dengan pelbagai kenyataan, seorang tarik Kementerian Kewangan dan sebagainya, tiba-tiba ada buat lawak pula. Setara sebenarnya satu cerita yang bukan untuk menarik simpati. Berita ini bukan mendatangkan simpati rakyat pada menteri. Malah, ia menimbulkan polemik yang negatif. Sebab itu, sepatutnya para pegawai yang berada di pejabat Perdana Menteri itu berfikirlah sebelum menyiarkan kenyataan begitu. Cerita Perdana Menteri cerit-berit, takkan akhirnya satu dunia tengok dan kita diketawakan. Saya kadang-kadang bersimpati juga dengan Perdana Menteri. Sudahlah waktu beliau membuat keputusan tempoh hari, saya tengok warga netizen yang melayari ucapan-ucapan atau keputusan beliau tu beribu duk maki hamun. Tiba-tiba bila berita keluar tentang cerit-berit ni bertambah lagi. Ceritanya cuma sakit diarrhea. Tak payahlah keluar kenyataan. Dia selalunya dalam negara-negara tertentu, kalau berita Perdana Menteri masuk hospital ni, Bursa Saham Kuala Lumpur merudum. Bursa saham di negara-negara tersebut, kalau Perdana Menterinya sakit dan terpaksa dia masuk ke hospital, maka bursa saham itu terjejas. Tapi nampak gayanya hari ini bursa saham naik pula. Jadi saya rasalah belum pernah berlaku lah saudara dalam sejarah negara kita ini. Tentang isu kesihatan Perdana Menteri ini dah jadi bahan ketawa. Jadi bahan jenaka. Laman media sosial. Saya yakin benda ini juga diperbualkan. Kalaulah dulu boleh buka kedai kopi, kedai mamak, teh tarik ni. Saya ingat cerita Perdana Menteri cirit-birit ni jadi mainan, jadi hashtag yang bukan-bukan. Dan saya tengok, alamak, ada pula lagi. Jadi sekarang ni kerajaan dipimpin oleh pemimpin cirit-birit dan semburit. Ini masalah. Sebab itu sepatutnya mereka yang berada di pejabat Perdana Menteri fikir sebelum mengeluarkan satu kenyataan. Bolehlah, apalah salahnya. Ingin mengumumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima rawatan segera di Hospital Kuala Lumpur. Cukuplah. Ini kau cerita tentang diarrhea. Diarrhea macam orang kampung tak tahu. Semua orang tahulah cerit-berit. Benda tu, Allah, meleleh banyak mana? Berterabur ke? Tak. I really cannot brain lah you all buat kerja macam mana. Memalukan. Jadi malahan apabila saya tengok tu, tahu lagi saya ada. Ketawa. Sekarang ni bukan simpati, ketawa. Malah ada kata, ini ketulahan lah ni. Ketulahan ataupun kena dolat. Sebab Raja-Raja Melayu kata sidang parlimen. Dia berdalih dan sebagainya. Parlimen tak sidang. Ini kena dolat ni. Akhirnya, semua datang kepada cerita negatif. Betul lah, saudara Arif Satif. Cerita kartun lah tu. Memang. Jadi, ada yang kata ini sebagai... Dan ada pula yang kata ini sebagai head lah untuk melambat-lambatkan persidangan parlimen. Macam kita kat sekolah dululah, tak buat kerja sekolah. Cikgu tanya, kenapa kamu tak buat kerja sekolah? Sakit perut, cikgu. Sebab hari ini, sepatutnya pagi ini, jam 8 pagi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap dulu Yang Amat Mulia Pertuan Agong. Kerana hari ini mesyuarat kabinet. Beliau akan mempersembahkan pada Agong. Macam saya ceritakan dulu. Bahawa ini telah diputuskan. Sekarang ni kita nak bincang hari ini dan sebagainya. Tapi, cerita cerit-berit. Ini masalahnya. Jadi saya cakap terus terang lah, saya amat bersimpati.
Uh, kalau gitu keadaannya, saya kata, saya time lah, berhentilah. Dah kerja dah mengarut cerita benda ni. Tak, saya cakap terus terang, tak ada respon positif. Saya cuba kot. Adalah sedikit, bukan tak ada. Kesian PM. Tapi bawah pula komen lagi tu, kena lagi. Lebam saya rela dipanggil. Dah lah cerita bodoh, bingai dan sebagainya. Malulah kita negara kita ni. Sebab itu saya tengok salah satu orang ni, saudara Arifin Nurul. Dia hantar kiriman kepada saya. Dia kata, ini saya kod balik apa dia kata Arifin Nurul. Dia kata, aku tak kisahlah kau cirit berit ke, kau sembelit ke, kau susah nak bernapas ke, semua tu perkara biasa bagi aku. Kami rakyat biasa dah alami semua tu. Yang aku fikirkan macam mana nak cari duit untuk beri makan anak bini aku, nak beli susu, nak beli pampers anak aku, gas masak dah nak habis. Motor aku dah masuk 4 bulan tak bayar. Bil elektrik dah berbulan-bulan aku tak tengok. Sewa rumah aku nak masuk 3 bulan tak bayar. Bukan aku tak mau kerja, tapi tak ada siapa nak panggil aku kerja dalam keadaan sekarang. Jadi aku pernah terfikir, Malaysia yang disayangkan ini, kenapa boleh jadi begini? Kerana pemimpin yang gagal dan degil demi nak kekalkan kuasanya. Sudah-sudahlah tu, bagi orang lain lah jadi pimpin negara ni. Tak perlulah cerita cirit berit ni dikemukakan dalam media sosial. Itu ceritanya. Sebab itu kita meminta supaya segerakanlah parlimen. Saya mendapat kiriman juga bahawa sebenarnya saudara rakyat sekarang ni sedang menangis. Jadi kita harap supaya pimpinan kerajaan mengerti. Kemarin Tan Sri Perdana Menteri dah mengumumkan bahawa perintah pergerakan PKP yang sepatutnya tamat esok. Patutnya kita dah tak adalah PKP, tapi akan diteruskan pada fasa pertama pelan pemulihan negara yang akan dilanjutkan tak tahulah berapa hari lagi. Jadi artinya masih lagi rakyat terkurung. Bila rakyat terkurung, tak boleh bekerja. Kau bagilah macam mana pun bantuan dan sebagainya, tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, betul. Ada makanan. Sebab katanya dah tiap wakil rakyat akan bagi bako makanan. Untuk berapa lama? Bako makanan itu tahan berapa lama? Sewa rumah kena bayar. Ansuran kereta kena bayar. Ansuran motor kena bayar. Belanja kehidupan kena. Kalau lelaki pula itu isap okok, jawabnya isap okok daun ajalah. Itu yang bagi yang merokok. Jadi macam mana dengan minuman lain, nak tarik dan sebagainya. Jadi janganlah kehidupan rakyat terkurung. Jadi sepatutnya percepatkanlah proses vaksin ni apa semua tu supaya rakyat dapat dibebaskan. Jangan rakyat terus. Jadi Man Sayo dia kata mungkin minta simpati ikut. Ini soalnya bukan nak minta simpati. Kalau cerita cirit berit ni tak ada timbul. Tak timbul simpati ni Saudara Man. Tak ada simpati rakyat. Jadi ketawa je. Jadi apa yang menyedihkan sekarang ni, bilangan rakyat yang sudah divaksin setakat 2 hari lalu hanya 68 juta. Daripada jumlah 4,924,334 orang. Iaitu 15.1% yang telah mendapat dos pertama. Dan 1,894,770. Itu 58% lengkap dengan 2 dos. Jadi dalam keadaan begini, pelaksanaan vaksinnya tidak memberansangkan. Jadi dulu kata macam-macam, rakyat tak nak, rakyat degil dan sebagainya. Ini saya haraplah. Saya agak tertarik hati dengan kenyataan bekas speaker. Bekas speaker Tan Sri Muhammad Arif, dia kata untuk parlimen bersidang sebelum tarikh darurat tamat pada 1 Ogos, katanya boleh dan tidak menyalahi mana-mana undang-undang. Kata Tan Sri Arif memetik artikel 150 perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan yang mempertahankan alasannya. Kerana berdasarkan perkataan yang jelas, semangat dan tujuan Perlembagaan Persekutuan, semua peristiaran darurat dan peraturan yang dibuat di bawahnya mesti dibentangkan di Parlimen. Jadi peraturan darurat mesti dibentangkan dan diluluskan di Parlimen. Ini sebenar-benarnya. Tapi yang takut sangat Parlimen bersidang ni, kenapa? Sebab itu saya kata berkali-kali. Kebanyakan anggota jemaah menteri pun tersampuk dengan ketakutan yang dialami oleh Tan Sri Perdana Menteri. Jangan pula kerana bila nak bersidang nanti lebih ramai pula menteri yang cirit berit. Saya rasa lebih ramai nanti sakit perut.
Bila dia buka saja Parlimen bersidang. Sebab itu kita melihat ada kenyataan daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dah lebay RM20 tu. Sebab saya tengok tajuknya tapi dalaman tidak. Dia kata bahawa kaedah sidang Parlimen yang dijalankan bukan urusan pembangkang. Hebat kenyataan. Itu tajuk. Tapi baca dalam tak ada pula. Dia kata kaedah persidangan Parlimen belum diputuskan. Sama ada akan berlangsung secara fizikal atau hybrid. Itu kata lebay Menteri Undang-Undang. Bagaimanapun Speaker baru mencadangkan kaedah hybrid kepada kerajaan dan katanya kerajaan belum memutuskan Parlimen bersidang guna kaedah mana. Jadi Parlimen dijangka bersidang akhir Ogos. Dia masih lagi mengatakan bahawa Parlimen dijangka bersidang akhir Ogos atau awal September sebagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh Speaker semalam katanya. Sementara itu, beliau berkata mengikut undang-undang, notis untuk persidangan Parlimen akan dibuat selepas tamat ordinan darurat. Itu 28 hari sebelum Parlimen bersidang. Ini yang saya katakan